Dalam video kali ini, kita akan sembang pasal 5 player yang terlalu bagus untuk kelabnya. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So hari ni kita nak sembang sikit pasal 5 orang player yang terlalu bagus untuk kelab dia. Sepanjang dalam permainan bola sepak, tim-tim bola sepak ni, mereka ni mesti ada seorang player yang betul-betul bagus untuk kelab dia. Tapi dikatakan terlalu bagus untuk kelab dia. Sampai kelab tu terlalu bergantung kepada player tu dan membuatkan player tu susah nak berkembang. Dan aku rasa player macam ni dia patut pindah ke kelab baru, kelab yang lagi baik untuk step up dalam karier dia. Macam contoh dulu Jack Grealish di Aston Villa. Dia ni terlalu bagus untuk Aston Villa dan dia berpindah ke Manchester City. Dan ni adalah langkah yang baik lah dalam karier dia. Dah nampak lah Jack Grealish pun bagi tahu. Waktu awal-awal dia pindah ke Manchester City, dia nampak different mentality dalam tim tu. Walaupun dia ni player yang sangat hebat dekat Aston Villa, tapi macam biasa, winning mentality tu hanya ada dekat satu tim yang selalu menang sahaja. Macam dekat tim Aston Villa, walaupun Jack Grealish ni jadi captain, jadi player sangat hebat dekat situ, tapi kemampuan dia mungkin tak akan naik dan hanya akan stay kat situ saja kalau dia tak pindah ke kelab baru yang lagi besar. Okey, tak mau cakap banyak. Nombor 5, siapa dia? Nombor 5, kita ada player daripada Arsenal, iaitu Bukayo Saka. Fan-fan Arsenal jangan marah aku, sabar Sat. Relax Sat. Ni bukan aku cakap dia ni kena pindah. Tapi bagi aku season ni Bukayo Saka memang step up gila dalam karier dia. Dia telah berjaya menjadikan 11 gol dalam EPL. First time lah dia score lebih daripada 10 gol dalam satu season. Dan dia ni masih muda lagi. Dan hang dapat nampak kebergantungan Arteta dekat dia ni memang tinggi. Dalam season lepas, dalam EPL, 38 game dalam EPL tu, semua Saka main. Nak katakan Saka ni memang Saka gila. Memang padu gila dia ni. Dan kalau hang tanya aku, Bukayo Saka ni bakat dia melebihi player-player yang lain lah dekat Arsenal. Dan aku rasa kalaulah Saka ni dia nak improve dia punya bakat, dia kena pindah ke kelab yang lagi besar. Ataupun dia boleh stay je dekat Arsenal dan percaya kepada proses. Tapi ni berisiko lah. Mungkin contohlah tiba-tiba next season Arteta tak perform. Dan Bukayo Saka ni performa dia boleh drop. Dan Bukayo Saka ni adalah seorang bakat yang sangat besar lah dalam bola sepak England. Dan dia ni perlu dijaga dengan baik. Aku boleh kata kes Saka ni lebih kurang kes Sterling dekat Liverpool dululah. Waktu tu Liverpool bukanlah sebuah kelab yang sangat kuat macam lah ni. Dan Sterling terpaksa berpindah ke Manchester City. Walaupun dia memang nak pindah sebab duit lah. Tapi aku rasa sebab career dia juga. Dan dia berpindah ke Manchester City dan berubah menjadi seorang world class player dekat situ. Tapi aku rasa kalau Saka nak stay dekat Arsenal pun tak ada masalah. Macam aku kata tadi. Tapi berisiko lah. Dan ada banyak kelab yang nak dapatkan dia. Terutama sekali Liverpool lah. Sebab Liverpool lah ni kita boleh katakan adalah world class team lah ni. Dan mestilah mereka nak dapatkan Saka ni. Aku rasa mereka nak gantikan Mohamed Salah lah. Sebab Salah ni ada 1 tahun lagi kontrak. Dan kemungkinan besar nampak macam dia ni tak mau sambung kontrak dekat Liverpool. Dan aku rasa kalau Liverpool dapatkan Bukayo Saka, memang penambahan sangat baik lah. Bukayo Saka pun boleh kata hebat dalam scoring, hebat dalam dribbling dan masih lagi muda. Dan aku rasa kalau Klopp dapatkan dia, memang polish habis-habis, memang perform lah. Dia akan jadi perform dekat EPL lah. Tapi tu lah, fan-fan Arsenal mestilah tak mau kehilangan Bukayo Saka ni. Sebab dia ni adalah salah satu pemata yang paling besar dekat Arsenal. Tapi kita tak tahulah dalam perjalanan masa nanti macam mana. Bukayo Saka lah ni mungkinlah setia dekat Arsenal lah ni. Tapi mungkin nanti dia fikir future dia. Ataupun kalau dia percaya betul-betul dekat proses yang Arsenal nak buat nanti, aku rasa dia akan stay dekat Arsenal lah. Nombor 4, kita ada Raphinha daripada Leeds United. Raphinha ni adalah player Brazil yang sangat berbakat lah. Player berkaki kiri, sangat lincah. Dan goal scoring dia pun boleh tahan. Dia ni dulu main dekat Rennes. Betul ke aku sebut Rennes dekat Liga Perancis? Dia main kat situ lah dulu. Sebelum tu dia pernah main dekat Sporting Lisbon. Dan lah ni dia main dekat Leeds United. Dia berpindah ke Rennes dulu dengan harga 21 juta euro. Tapi dia pindah ke Leeds dengan harga yang lebih murah, iaitu 17 juta euro boleh menuju ke 20 juta euro. Dan awal-awal lagi aku kesan bakat dia dekat Liga Perancis dulu. Aku ingat lagi waktu tu Rennes lawan PSG. Aku dapat nampak lah performance seorang player Brazil ni memang lain macam. Dribbling dia, speed dia. Yang paling penting acceleration dia tu. Acceleration dia memang laju. Dan waktu tu aku agak terkejut lah sebab Leeds United berjaya dapatkan dia. Sebab dengan kata banyak kelab Liga Itali nak dapatkan dia. Dan Spurs pun cuba nak dapatkan dia time tu. Tapi tiba-tiba disambat oleh Leeds United. Bagi aku mungkinlah dia ni nak naik career dia pelan-pelan. Dia ni tak mau terus pindah ke kelab besar. Mungkin akan bagi pressure dekat dia. Dan terbukti lah season ni season yang paling dia perform dekat Leeds United. Walaupun baru 2 season dia main kat Leeds United. Dalam season ni, walaupun Leeds United berperang dengan penyikiran, tapi Raphinha ni telah berjaya skor 11 gol dalam EPL. Hamailah tim hang tengah struggle dalam EPL, susah nak skor, susah nak menang, asyik kalah dan seri je. Tapi hang ada seorang player yang boleh skor lebih daripada 10 gol dalam satu season. Dan Raphinha ni memang daripada awal lagi lah, sejak dia main dekat Leeds United ni memang kita tahu dia ni terlalu bagus untuk Leeds United.
Tapi Leeds United bila dapatkan dia ni, aku rasa boleh dikatakan luck lah. Bila dah berjaya dapatkan dia, aku rasa mereka ni boleh pump Rafinha lah ni lebih kurang dalam 40 ke 50 juta lah. Dan dikatakan Leeds United ni takkan menerima tawaran. Kalau tak dapat tawaran sekurang-kurangnya 60 juta euro. Hari tu dia nak kata Barcelona nak beli, tapi tak tahu nak sambung kontrak Gavi pun tak ada duit, nak beli Lewandowski pun tak ada duit. Barca tak dapat lah kot. Tapi kita tak tahulah, mungkinlah Rafinha ni nak pindah ke Barcelona. Dah setuju nak potong gaji untuk main kat Barcelona, kita tak tahu lah. Dan ingat kata lah ni, Arsenal dan Spurs juga cuba untuk dapatkan dia. Rafinha ni adalah salah satu bakat yang sangat besar dalam bola sepak. Dan aku rasa kalau Arsenal dapatkan dia, kira memang satu penambahan yang sangat baik lah. Nombor 3 pula, kita ada Declan Rice daripada West Ham United. Declan Rice ni dah lama dah jadi pemain yang terlalu bagus untuk West Ham United. Anda dapat nampak kebergantungan West Ham United dekat dia ni. Dalam season ni saja, daripada 38 game, dia telah berjaya main 36 game. Maksudnya hampir semua game dia main untuk West Ham United. Walaupun dia ni seorang defensive midfielder, dia ni juga boleh skor gol. Season ni saja dia telah skor 1 gol dan buat 4 assist. Dan apa yang mahal dekat Declan Rice ni adalah progression ball dia lah. Dia ni bukanlah jenis defensive midfielder yang jenis menang bola lepas tu passing, tak. Dia ni jenis defensive midfielder, bila dapat bola dia akan gerak ke atas. Dia ni macam kita boleh kata jenis macam Frankie de Jong lah. Bila dapat bola dia akan cuba naik ke atas. Dan bila dia naik ke atas tu akan bagi advantage dekat play-play striker yang lain untuk lagi buka ruang. So memang Declan Rice ni boleh dikatakan dah lama lah terlalu baik untuk West Ham. Dan daripada season lepas lagi ada orang-orang mengatakan yang dia ni akan berpindah. Adalah antara kelab besar yang cuba dapatkan dia. Antaranya adalah Chelsea dan Manchester United, kelab besar kau. Boleh lah Manchester United Manchester United pun nak cuba dapatkan dia. Dan dengar baru-baru ni Manchester City pun cuba nak dapatkan dia juga. Sebab kontrak dia masih lagi berbaki 2 tahun. Tapi masalah dia adalah harga. West Ham dia pun minta 150 juta mat. Aku rasa memang gila mat, 150 juta. Memang mahal lah. Memanglah dia tu berbakat, tapi bagi aku 150 juta tu terlalu mahal lah. Dan kalau dia berpindah, lagi-lagi lah kalau dia berpindah ke Manchester United, aku rasa memang bagi pressure gila kat dia. Anda dapat nampak lah price tag yang tinggi tu bagi kesan dekat player-player macam Harry Maguire tu. Tapi aku rasa Declan Rice season ni ataupun season depan dia akan berpindah juga lah. Sebab hari tu baru-baru ni dia tolak kontrak offer daripada West Ham 8 tahun. Gila apa bagi kontrak offer 8 tahun. Kawan tu memang tak mau lah. Memanglah tujuan West Ham nak ikat dia kan. Tapi aku rasa Declan Rice pun sedar. Dia perlu step up dalam career dia. Tapi aku rasa lah walaupun aku ni fan MU kan. Dan aku marakkan juga Declan Rice ni main MU. Tapi aku rasa dia akan pindah ke Chelsea lah. Sebab Declan Rice ni dulu waktu muda-muda dia main kat Chelsea. Lepas tu dia ada kawan rapat dia pula iaitu Mason Mount dekat Chelsea. Lepas tu kita boleh katakan Chelsea ni adalah antara good looking team lah. Lepas tu Declan Rice ni pun isu lah. Aku rasa dia pindah pergi Chelsea kot. Tapi kalau dia pindah pergi MU pun memang padu lah. Nombor 2, kita ada Anthony daripada Ajax. Anthony, player masih muda lagi yang main untuk Ajax Amsterdam dan juga main untuk Brazil. Season ni telah main 23 kali dan skor 8 gol untuk Ajax. Dalam UCL pula dia telah berjaya skor 2 gol. Dan aku boleh katakan Anthony ni adalah antara bakat yang besar lah dekat Ajax. Dia ni lebih kurang macam David Neres lah hari tu. Tapi David Neres ni dia cerdik sikit, dia pindah pergi Shakhtar Donetsk. Hari tu dengar rumoh saya elok pergi Arsenal lah. Lepas tu tiba-tiba pergi Shakhtar Donetsk. Lepas tu lah ni dia pindah ke kelab besar lah. Kelab apa tu satu lagi lupa. Dan Anthony ni memang seorang player yang berbakat lah. Skill dia, dia punya speed dia. Sampai ada satu skill tu yang dikatakan sebagai Anthony move. Sebab dia selalu buat skill tu lah yang dia pusing bola tu. Tapi sebenarnya skill tu dah ada dah sebelum ni. Cuma dia selalu buat sampai orang panggil Anthony move lah. Dan Anthony ni pun dia dah main dekat Brazil dah. Main 8 kali dan telah skor 2 gol. Dan Anthony ni pun dah main dekat Brazil iaitu 9 kali dah. Dan setelah skor 2 gol. Dan aku rasa Anthony ni memang patut pindah dan step up dalam career dia. Sebab anda dapat tahulah Liga Belanda ni. Liga Belanda ni memanglah kompetitif. Tapi Liga ni tak terlalu berkualiti untuk player sekelas macam Anthony. Dan aku rasa kalau Anthony ni kalau dia nak step up pelan-pelan, dia patut pindah ke Liga Itali lah. Sebab Liga Itali ni kita boleh katakan atas sikit lah daripada Eredivisie. Lah ni lah bukan dulu lah. Dulu kira Liga Itali ni padu. Tapi kalau dia nak terus buat huge move, pergi Manchester United lah. Sebab dengan kata season ni Erik ten Hag buat dia sebagai prioriti yang sangat penting. Memang kena dapatkan dia. Dan market value dia pun lebih kurang 35 juta. Tapi disebabkan kontrak dia akan habis pada 2025, dia ni kira mahal sikit lah. Lebih kurang 60 ke 65 juta macam tu baru boleh dapat. Tapi aku rasa memang dia ni seorang player yang berbakat lah. Yang paling penting dia ada speed tu mat. Speed dengan acceleration dia memang lain macam lah. Memang perform lah. Dan nombor 1, kita ada Lautaro Martinez daripada Inter Milan. Lautaro Martinez ni dia beli oleh Inter Milan daripada Racing Club dekat Argentina. Dengan harga 22 juta euro sahaja. Aku ingat lagi waktu tu 2018 waktu main FIFA. Kalau aku tengah study bakat-bakat muda dalam bola sepak, mestilah akan naik nama Lautaro Martinez ni, iaitu striker muda yang paling berbakat. Tiba-tiba Inter Milan sambak dia dengan 22 juta euro dan stay sampai lah ni. Dan Lautaro Martinez ni adalah seorang player yang sangat berbakat lah. Finishing dia memang mantap. Nak kata finishing dia tu mantap, dalam season ni saja, dalam 35 game yang dia main, dia telah skor 21 gol.
antara top scorer dalam Liga Itali. Dan Lautaro Martinez ni kita boleh katakan cara dia main ni lebih kurang macam Aguero lah. Tapi dia ni banyak guna speed. Walaupun dia ni banyak guna speed, tapi body dia ni kerah, finishing dia ni bagus, positioning dia pun mantap. Kira dia ni boleh dikatakan perfect striker lah. Aerial 2 dia pun sangat baik. Tapi dia ni pilih untuk stay dekat Inter dalam masa yang lama lagi. Aku bukanlah nak hina Liga Itali ni, tapi boleh katakan Lautaro Martinez ni kualiti dia lebih melebihi keperluan yang ada kat Inter Milan. Dan aku rasa Lautaro Martinez ni patut berpindah lah. Sebenarnya daripada 2 season lepas dan season lepas lagi dengar kata ramai kelab nak dapatkan dia. Tapi Lautaro Martinez ni mungkin dia dah jatuh cinta dengan kelab Itali, iaitu kelab Milan, lagi-lagi duduk dekat bandar Milan. Dan ni tak mau pindah lah. Dan dengar kata banyak kelab nak cuba dapatkan dia. Macam dulu Barcelona cuba nak dapatkan dia. Real Madrid pun pernah nak try dapatkan dia. Tapi dia tak jadi pindah juga. Dan market value dia lah ni, dulu beli dengan harga 20 juta euro saja. Lah ni harga market value dia saja, bukan harga jual dia, iaitu 75 juta euro. Kalau nak jual mungkinlah 100 juta euro, 100 lebih lah. Sebab bakat dia ni memang bakat luar biasa. Han dapat tengok performa dia dekat Argentina. Han dapat nampak performa dia dekat Inter Milan. Bukan dia buktikan dekat dalam Liga Itali saja, dia ni juga buktikan dalam UCL juga. Dan kalau hang tanya aku, kelab yang paling sesuai untuk dia, aku rasa adalah Bayern Munich. Sebab Bayern Munich lah ni, mereka ada krisis, mereka akan kehilangan Lewandowski. Walaupun mereka akan dapatkan Sadio Mane, walaupun mereka berjaya dapatkan Sadio Mane, tapi Sadio Mane ni bukanlah seorang skorer yang prolific yang boleh kita harapkan untuk skor 20-30 gol dalam satu season. Dia ni kadang-kadang perform, kadang-kadang tak. Dan dia ni bukanlah asal main sebagai striker tengah. Walaupun hari tu juga klub guna dia sebagai striker tengah, dia ni hidup. Tapi aku rasa yang paling sesuai untuk gantikan performa Lewandowski dekat Bayern Munich adalah Lautaro Martinez lah. Sebab cara bermain mereka lebih kurang, tapi Lautaro Martinez ni lebih sikit daripada segi speed. So kalau dia berpindah ke Bayern Munich memang perform lah. Dan dengar kata lah dulu ada sekali nak pindah ke Arsenal lah apalah, lah kali tak jadi lah. Tapi macam biasa, menuju ke season depan, ramai play-play star ni mereka tak mahu nak pindah. Tak sebab apa? Sebab World Cup nantilah. Sebab play-play star ni mungkinlah takut bila pindah ke kelab besar, mereka ni susah nak perform balik. Sebab bukan senang hang nak main ke kelab baru, hang nak perform macam biasa balik. Sebab hang perlukan masa untuk adapt dengan sistem baru. Hang perlukan masa untuk sesuai kenal dengan teammate baru. Yang paling penting hang kena adapt dengan situasi yang baru, rumah baru, dengan bawa family hang dekat situasi yang baru pula. So itulah kita dapat nampak play-play star ni ramai susah nak berpindah apabila menuju ke tournament yang besar. Lagi-lagi World Cup ni lah. Macam ada kes Jurgen Timber nak pindah ke Manchester United. Dia takut dia tak dapat main dekat Manchester United dan tak dapat main dekat Belanda. Dan aku rasa macam kes macam Anthony pun, kalau dia pindah ke Manchester United, boleh katakan agak risau lah. Sebab mungkinlah tiba-tiba dia tak perform dekat MU, tak dapat main kat Brazil. Dia ni dah lah baru dipanggil dekat Brazil. So itulah video kali ni. Ada je lagi play-play yang terlalu bagus untuk kelab dia. Contoh macam Richarlison dekat Everton, Alan Saint-Maximin dekat Newcastle, Bruno Guimaraes dekat Newcastle, Domenico Berardi dekat Sassuolo. So banyak lagi play yang terlalu bagus untuk kelab dia. Dan hampa rasa siapa lagi play yang lagi bagus untuk kelab dia, hampa tulis kat komen, okay? Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.